Hello guys, berita menggempakan, berita terkini yang baru saja kita terima sahabat-sahabat semua. Apabila mahkamah mendapati Syed Saddiq bersalah dalam 4 pertuduhan. Wow, ini yang menarik untuk kita kongsikan bersama sahabat-sahabat semua. Dan perkara yang kedua juga yang ingin saya kongsikan adalah dikatakan Pejah mengatakan akan terus setia kepada Abakau walaupun berbagai desakan, gesaan untuk beliau meletak jawatan. Oh, pas sudah jadi dengan Parti Bersatu ini sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa saya membawakan berita ini untuk kita semua. Tapi sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempak hari ini. Syed Saddiq disabit bersalah. Kes ya RM 1.12 juta dana bersatu. Itu dia sahabat-sahabat semua. Ya, satu keputusan yang mengejutkan ya buat kita semua. Ya, apabila Syed Saddiq Syed Abdul Rahman disabitkan bersalah atas 4 pertuduhan pecah amanah, jenayah salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana pemuda bersatu berjumlah RM 1.12 juta. Jadi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini berkata, Syed Saddiq yang juga merupakan bekas Ketua Pemuda Bersatu gagal mewujudkan keraguan yang munasabah ke atas kes yang dibawa pasukan pendakwaan. Hakim Azhar Abdul Hamid dijangka mendengar penghujaan lisan daripada pendakwaan dan pembelaan berhubung hukuman terhadap ahli parlimen Muar itu. Syed Saddiq yang berumur 30 tahun berdepan hukuman penjara tidak lebih 15 tahun, sebat dan juga denda. Ya, bergantung kepada keputusan mahkamah nanti. Itu dia berita yang baru saja kita terima sahabat-sahabat semua. Adalah satu yang amat mengejutkan. Ya, kerana akhirnya kita ketahui jawapannya apabila Syed Saddiq disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dengan 4 pertuduhan itu. Ini antara perkara yang menggempakan, ya, mengejutkan ya negara kita khususnya. Jadi bagaimana sahabat semua? Adakah Anda terkejut seperti mana saya? Ya, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Sekali lagi info yang saya ingin kongsikan bersama dengan kita. Ya, seperti mana yang kita tahu pergolakan di antara pimpinan PAS, pimpinan Bersatu sendiri, ya, yang mahukan menggesa untuk Pejah letak jawatan. Ya, dikatakan juga beliau bersekongkol dengan Datuk Seri Anwar. Ya, tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh musuh-musuh politik beliau yang berada di dalam parti mereka sendiri, yaitu Parti Bersatu. Dan hari ini, ya, Pejah membuat kenyataan katanya selepas kesetiaan dipersoal, Pejah terus ikrar ya untuk terus sokong Muhyiddin Yassin. Itu antara kenyataan daripada Pejah hari ini. Jadi menarik untuk saya kongsikan intipatih kenyataan beliau. Katanya, ya, Pejah ini adalah timbalan Presiden Bersatu, yaitu Ahmad Faizal Azumu atau lebih dikenali sebagai Pejah, tampil menegaskan kesetiaannya kepada parti itu dan juga Perikatan Nasional. Penegasan itu dibuat susulan tindakan 4 ahli parlimen Bersatu menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Bekas ahli parlimen Tambun itu membuat kenyataan tersebut susulan timbul kabar di media sosial yang mempersoalkan kesetiaannya kepada Perikatan Nasional dan juga parti mereka, yaitu Bersatu. Ya, Pejah berkata, saya ingin tegaskan kesetiaan saya kepada Muhyiddin. Ia masih utuh serta tidak berbelah bagi, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Berikrar untuk terus bekerja keras memperkukuhkan Bersatu dan PN. Faizal berkata dia tidak pernah bersekongkol dengan seteru politik maupun menyokong kerajaan sekarang. Bekas Menteri Besar Perak itu yang digulingkan oleh Barisan Nasional sehingga beliau tumbang, yang juga yakin ya PN dan Bersatu akan terus bergerak sebagai pembangkang yang jujur. Benarkah jujur kalau hari-hari keluar fitnah, hari-hari menjajah fitnah dan sebagainya? Adakah itu satu boleh digelar sebagai jujur? Ya, Anda fikir sendiri sahabat-sahabatku. Jadi Faizal yang dikenali sebagai Pejah merayu kepada mereka di dalam PN dan Bersatu supaya tidak terpengaruh dengan kabar angin keji dan terus fokus dalam hikmat kepada masyarakat. Sambil menekan keperluan untuk PN menjadi pembangkang yang berkesan, dia berkata Malaysia memerlukan penyelesaian kepada isu ekonomi pada masa kini. Faizal yang tewas di tangan Anwar di kursi Parlimen Tambun pada pihak lalu turut menggesa pihak yang menyebarkan kabar angin
tentangnya untuk memberi tumpuan kepada isu nasional. Katanya perbuatan menyebar berita palsu yang menghampiri kepada fitnah jahat hanya akan merugikan, malah menambah dosa yang amat berat untuk dipikul. Tahu pun mereka dosa fitnah itu adalah satu dosa besar, tapi apabila mereka menfitnah, mereka anggap itu sebagai perjuangan. Jadi pihak yang telah menyebarkan berita-berita palsu ini katanya lagi akan merusakkan reputasi mereka sendiri. Mereka mengaku memperjuangkan parti, tapi sebenarnya telah merelakan diri mereka menjadi alat kepada usaha melemahkan parti, katanya lagi. Adakah Anda terfikir, sahabat-sahabat semua, bahawa individu ataupun sesiapa pun yang memberi berita ataupun menyebarkan berita ini, adakah kemungkinan adalah individu-individu yang ada di dalam parti Bersatu itu sendiri? Seperti mana yang kita lihat hari ini, begitu ramai mempersoalkan kepimpinan PEJA ini. Ada di antaranya daripada Parti PAS, ada juga daripada penyokong di dalam Parti Bersatu itu sendiri, atau ini hanya drama yang cuba mereka lakukan untuk menarik undi. Kononnya mereka difitnah. Mungkin itu satu pandangan saya berkaitan dengan isu ini. Jadi semalam Malaysia Kini juga melaporkan seorang lagi ahli Parlimen Bersatu dari Jeli, Zahari Kecil, menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Zahari adalah anggota Parlimen keempat yang berbuat demikian selepas Zulkarnain dari Kuala Kangsar, Suhaili Labuan, Muhammad Azizi, Gua Musang. Seperti tiga yang lain juga, Zahari juga berkata langkah itu demi pembangunan dan bantuan untuk penduduk di kawasan berdepan kos sara hidup. Iskandar dan Suhaili masing-masing telah digantung selama 4 dan juga 6 tahun atas tindakan mereka. Dengan sokongan mereka, Anwar kini memiliki sokongan 150 ahli parlimen di Dewan Rakyat melepasi majoriti 2/3. Itu dia sahabat-sahabat semua. Walaupun seringkali kita mendengar kononnya mereka-mereka yang membuat keputusan untuk menyokong Perdana Menteri diugut, itu antara tuduhan yang mereka lakukannya, diugut, apalagi ditekan, ditawarkan jawatan dan sebagainya. Tapi kita percaya tuduhan itu adalah satu tuduhan yang berbau fitnah, seperti mana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah sendiri, SPRM, Azam Baki menafikan bahwa mereka ada melakukan perkara seperti itu. Ketua Polis Negara menyatakan mengesahkan tiada laporan setakat ini. Hamzah Zainuddin baru mau siasat, baru mau kumpul bukti. Tetapi apa yang terlebih dahulu mereka sudah buat, berbagai tuduhan, berbagai fitnah telah dilemparkan. Antara satu fitnah terkini, saya ingin membacakan juga satu fitnah terkini yang dikeluarkan oleh Wan Saiful Wan Jana Wibawa. Wan Saiful Wan Jana Wibawa, sahabat-sahabat semua. Ini antara kenyataan beliau yang mana membuat tuduhan kononnya Datuk Seri Anwar pemimpin mengamalkan amalan politik wang, kata Wan Saiful. Itu antara lagi satu tuduhan yang tidak berasas, sahabat-sahabat semua. Kerana seperti mana yang kita tahu, setiap ahli parlimen dalam sejarah kita, ahli parlimen pembangkang khususnya, tidak pernah diberikan peruntukan ahli parlimen. Peruntukan rakyat itu memang kekal ada. Tapi peruntukan sebagai ahli parlimen itu tidak ada pernah diberikan daripada kerajaan-kerajaan sebelum ini. Malah ketika Perikatan Nasional menjadi kerajaan pun perkara itu tidak dilakukan. Sehinggalah Datuk Seri Anwar Ibrahim berbincang bersama dan akhirnya menerai MOU supaya pembangkang yang menyokong kerajaan untuk dasar-dasar, untuk pembangunan, untuk menstabilkan ekonomi, untuk menstabilkan politik, akhirnya perkara itu dilakukan dan memberikan sumbangan. Jadi sebenarnya kalau mereka mengatakan amalan politik uang ini adalah salah, Datuk Seri Anwar sudah memberikan ketetapan bahwa sesiapa sebenarnya menjemput pihak pembangkang keseluruhannya, tetapi mereka tidak mau. Kerana apa? Kerana ego, sombong dan bodoh. Akhirnya ahli-ahli parlimen secara individu menyatakan sokongan. Kerana apa? Demi rakyat. Mengetepikan keegoan mereka untuk kepentingan rakyat semata-mata. Tapi inilah antara tuduhan yang dibuat oleh Wan Saiful Wan Jana Wibawa ini yang mendakwa kononnya amalan politik wang semakin berleluasa ketika ini dan menganggap Perdana Menteri Ibrahim sebagai puncanya. Ketika mereka menjadi kerajaan dengan tawar-menawar, dengan pengakuan sendiri, scheme of thing daripada
Bakau, tidak pula mereka bising ketika itu ya. Tidak pula mereka menganggap itu sebagai amalan politik wang. Sedangkan ya apabila mereka hilang satu demi satu ya sokongan daripada ahli parlimen, malah 2 atau 3 lagi akan dipelawah dengan diberikan jawatan, diberikan kedudukan dan sebagainya. Jadi inilah sikap hipokrit ya daripada ahli parlimen daripada Bersatu ini. Itu dia. Jadi kenyataan itu dibuat selepas 4 ahli parlimen mengalihkan sokongan mereka kepada kepimpinan Anwar, termasuk 2 daripadanya dalam tempoh kurang 24 jam. Jadi kalau kita lihat sendiri, daripada 2 yang terkini yang memberikan sokongan itu, mereka membuat kenyataan bahawa mereka bukan dipaksa, tidak ada tekanan, tidak ada ugutan. Mereka membuat keputusan kerana apa? Demi kepentingan rakyat di kawasan parlimen mereka. Tetapi ya apa yang dilakukan oleh Wan Saiful Wan Jana Wibawa ini, ia katakan ia begitu terancang dan diatur dengan baik, dan ia berkait secara langsung dengan bayaran daripada kerajaan kepada ahli parlimen memberikan sokongan kepada mereka, katanya. Pada saya itu adalah bukti jelas yang menunjukkan amalan politik uang berluasan negara yang dipraktiskan dan telah yang ditujukan oleh Perdana Menteri sendiri, katanya. Itu lagi satu pertuduhan daripada Wan Saiful Wan Jana Wibawa ini, sahabat-sahabat semua. Ternyata ya mereka hari ini sebenarnya yang makin terdesak, mereka hari ini yang makin kita anggap kapal mereka, pati mereka, ya orang cakap retak menunggu belah. Itu dia. Jadi bagaimana pandangan anda sahabat semua? Ada 3 perkara yang saya kongsikan bersama dengan anda, yaitu yang pertama, Syed Saddiq akhirnya didapati bersalah. Peja menyatakan kesetiaannya kepada Abakau kerana digesa, dituntut oleh pimpinan daripada PAS maupun Bersatu itu sendiri untuk meletak jawatan. Dan akhirnya Wan Saiful Wan Jana Wibawa juga turut membuat satu kenyataan yang berbaru fitnah, menuduh kononnya ya Datuk Seri hari ini mengamalkan amalan politik wang. Jadi apa yang anda fikirkan, pandangan anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih, sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapan kangkap 2 ton korohian. Dalam bahasa Melayanya, tupuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.